Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi wa man iktada bi qudwatihi wa man istahada bi jihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'. Jadi sidang penonton yang saya hormati sekalian, lagi saya kasihi, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kita masih berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini satu ketika pernah apabila Rasulullah hadir ke masjid di rumah Allah pada malam pertama bulan Ramadan, maka Rasulullah sebut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad atakum syahrullahil mubarak syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian satu bulan Allah yang diberkati oleh Allah, iaitu bulan Ramadan. Rasulullah ketika mana mula masuk bulan Ramadan akan mengalu-alukan kehadiran bulan Ramadan dalam keadaan memberikan sepatah dua kata ataupun kata-kata perangsang dan kata-kata semangat untuk sahabat menghadapi bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati, untuk kita kembali bersemangat untuk menghadapi bulan Ramadan, kita nak lihat sebenarnya apa objektif daripada Ramadan. Apa tujuan utama pensyariatan puasa? Apa tujuan utama Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan? Jadi bulan Ramadan ini Allah memang khususkan. Sebelum Allah sebut bulan Ramadan dalam Al-Quran ayat 185, Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sebelum Allah sebut ayat 185 tentang bulan Ramadan, dan kalaulah kita melihat tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang saya hormati, tidak ada satu bulan pun yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan sahaja Allah sebut namanya jelas. Ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan. Sedangkan bulan lain Allah tak pernah sebut pun. Cuba cari dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Langsung Allah tak sebut. Tapi bulan Ramadan Allah sebut secara khusus Ramadan. Tapi sebelum Allah sebut Ramadan, Allah sebut kepada kita tentang puasa. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kalian itu berpuasa. Jadi puasa ini di antara objektif Ramadan. Kita punya tajuk ni objektif Ramadan. Bukan objektif puasa, tak, objektif Ramadan. Apa objektif Ramadan? Pertama, puasa. Sebab Allah syariatkan kepada kita berpuasa. Bulan lain boleh puasa tetapi tidak wajib. Bulan Ramadan nak tak nak mesti puasa. Siapa yang ada kemampuan maka dia wajib untuk berpuasa. Jadi apabila kita masuk bulan Ramadan, objektif utama Ramadan adalah berpuasa. Kenapa kita kena berpuasa? Sebab puasa ini disebut oleh ulama fiqh, dia kata maksud puasa dari sudut bahasa al-imsak, menahan. Dari sudut istilah, menahan diri daripada apa-apa sahaja yang membatalkan puasa. Sama ada makan, minum ataupun berjimak, bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, iaitu bermula daripada waktu subuh sampai kepada waktu maghrib. Jadi bulan puasa bulan menahan diri daripada makan. Kenapa kita perlu menahan diri daripada makan? Sedangkan bulan-bulan yang lain kita boleh makan sepanjang waktu. Kan, kita nak makan pukul 8 pagi sila, nak makan pukul 10 pagi ke, 12 tengah hari ke, nak makan malam ke, nak makan tengah malam ke, tengah tidur sambil makan pun tak apa. Jadi maksudnya bulan lain ni nak makan. Tapi bulan Ramadan Allah khususkan sebulan, ada tempoh-tempoh Allah berikan kita untuk rehat. Rehatkan apa? Rehatkan kita punya fizikal daripada banyak makan. Jadi sebab itu objektif utama kita ini menghadapi bulan Ramadan, pertamanya dengan ibadah berpuasa.
Dan saya yakin alhamdulillah kita ni bab puasa kita memang semangat untuk berpuasa. Tetapi kena ingat, maksud daripada berpuasa itu bukan hanya menahan diri daripada makan, minum dan apa-apa sahaja yang membatalkan puasa, tetapi puasa juga mengajar kita untuk menahan mulut. Kalau kita boleh tahan mulut daripada mengunyah, daripada makan, tetapi bulan puasa kita juga perlu menahan mulut daripada mengatakan perkara yang tidak baik. Sebab itu Rasulullah kata man la tada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kesat, kata-kata makian ketika mana dia sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatun an tad'u syarabahu wa ta'amahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kesat, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk berikan kepadanya sebarang pahala atas tinggalnya ia daripada makan ataupun minum. Jadi bulan puasa ni bulan menahan mulut daripada menyatakan kata-kata yang tidak baik. Supaya apa? Supaya selepas daripada bulan Ramadan, kita pun sama untuk tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik. Jadi kerana itu, apabila kita tahan mulut daripada makan, tahan perut daripada penuh, maka kita juga perlu untuk menahan kita punya nafsu daripada berkata-kata yang tidak baik. Kena ingat tuan-tuan, sidang penonton yang saya hormati, di antara punca kita akan muflis nanti pada hari kiamat adalah kerana mulut. Dan mulut ini juga ulama definisikan dengan tulisan. Apa yang ditulis juga dikira sebagai lidah. Apa yang dicakap juga dikira sebagai lidah. Jadi kita jangan kerana kita punya mulut, jangan kerana kita punya tulisan, nanti kita pada hari kiamat akan menjadi bankrupt. Kerana apa? Kerana orang yang datang dengan pahala puasa, yang datang dengan pahala solat, yang datang dengan pahala haji ataupun zakat, nanti pada hari kiamat kalau dia ada mengumpat seseorang, dia ada mengecam seseorang, dia ada memaki seseorang, dia ada memfitnah seseorang, maka orang yang pernah difitnah, orang yang pernah dimaki akan datang pada hari kiamat dan menuntut akan pahala daripada golongan yang banyak ibadah ini. Dan kemudian andai kata pahala itu tak cukup untuk diambil sebagai penebusan kepada kezaliman dan kekesatan daripada kata-katanya, maka akan diserah pula dosa daripada orang yang pernah dimaki atau difitnahnya untuk diserahkan kepada pemilik kata-kata tersebut. Jadi kerana itulah jaga mulut. Sebab zaman sekarang ni, kalau kita tengok media-media sosial, banyak kecaman-kecaman. Buat apa pun kena kecam, kan? Yang pihak berkuasa tegas sangat pun kena kecam, longgar sangat pun kena kecam. Yang artisnya buat A kena kecam, buat B pun kena kecam. Yang ustaznya cakap A kena kecam, cakap B pun kena kecam. Kerja kita mengecam sahaja. Kena ingat bahawa kita mengecam seseorang, kita memfitnah seseorang, nanti hari kiamat orang itu akan datang jumpa kita, ambil pahala kita. Jadi mudah-mudahan bulan puasa ni, pertama kita nak tahan diri kita dengan kita berpuasa, dan kita juga berpuasa daripada melakukan kata-kata yang tidak baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita masuk sahaja bulan Ramadan, bulan kita nak memperbanyakkan ibadah dengan ibadah solat. Kalau bulan yang lain kita solat sunat, pahalanya sunat. Tetapi bulan Ramadan, solat sunat pahalanya menyamai solat wajib. Bulan Ramadan, alhamdulillah, di Jabatan Agama Islam Negeri Johor dah keluarkan perkeliling boleh solat 20 rakaat tarawih. Tambah 3 rakaat dengan witir. Bayangkan bulan lain kita nak dapat pahala rakaat wajib hanya 17 rakaat. Bermula daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 17 je rakaat. Nak buat lebih boleh tak? Tak boleh. Boleh tak tuan-tuan kita nak tambah subuh kerana rajin sangat buat 4 rakaat? Tak boleh. Boleh tak kerana kita rajin sangat kita nak buat solat isyak 8 rakaat? Boleh? Tak boleh. Dia ada jumlah. Jadi pahala wajib tetap 17 setiap hari. Tapi bulan Ramadan pahala wajib 17. Campur pula dengan 23, maka jadi 40. Jadi kita boleh dapat 40 pahala wajib. Itu belum campur solat qabliyah, solat ba'diyah, solat tahiyatul masjid, solat duha. Ya Allah, banyaknya pahala bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni bulan kita nak memperbanyakkan solat. Banyakkan solat. Kalau orang tanya dengan saya, Ustaz, solat tarawih paling elok berapa? Paling elok paling banyak. Jadi lagi banyak lagi elok. Kalau nak buat 20, 20. Nak buat lebih, janganlah, cukuplah 20 kan. Jadi 20 tu konsisten dengan 20. Paling banyak, paling baik. Itu yang kita nak buat. Jadi solat adalah keutamaan ketika mana kita masuk bulan Ramadan, jangan tinggal solat. Malangnya, ada orang bulan puasa, puasanya baik. Bagus, bukanya dialah yang paling awal buka. Bazar Ramadan dialah yang paling awal datang. Dia yang paling banyak bungkus makanan.
tapi tak solat. Allahu Akbar. Jadi solat itu keutamaan untuk kita menjadi hamba Allah. Jangan sampai masuk bulan Ramadan, kita puasa baik bermula daripada subuh sampai ke maghrib, tapi malangnya tidak solat. Kan subuhnya tinggal, zuhur, asar, maghrib, isyaknya tinggal. Jadi kita nak fokus bulan Ramadan memperbaiki solat dan kita memastikan diri kita tidak meninggalkan akan solat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika mana kita masuk bulan Ramadan, yang perlu kita buat, tadi kita dah sucikan kita punya diri. Dengan puasa, suci diri. Dengan solat, suci diri. Tetapi satu yang kita perlu ingat, bulan Ramadan ada satu lagi penyucian, dipanggil penyucian daripada harta. Apa dia? Iaitu zakat al-fitri ataupun zakat fitrah. Jadi bulan Ramadan kita ada penyucian daripada harta, dipanggil zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni, kenapa dipanggil zakat fitrah? Sebab zakat fitrah kita untuk menyucikan diri kita. Dan zakat fitrah dia wajib kepada tiap-tiap individu yang wujud pada bulan Ramadan. Sama ada dia dewasa ke, dia tua ke, dia kanak-kanak ke, dia bayi baru lahir ke, tetap dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni penyucian kepada diri kita. Kadang-kadang orang pertikai, dia kata, "Ustaz, zakat fitrah mahal lah. Kan, RM10 tu mahal lah bagi saya." Sedangkan Allah minta RM10 tu setahun sekali je Allah minta. Allah minta tiap-tiap tahun ke? Tak. Tiap-tiap hari ke? Tidak. Tiap-tiap bulan ke? Tidak. Tiap-tiap minggu ke? Tidak. Allah minta setahun sekali. Kalau kita ada 5 sekeluarga, RM50. Kalau kita ada 7 sekeluarga, RM70. Allah minta lama ke? Tak. Allah minta hanya sekali sahaja. Jadi zakat fitrah tu penyucian kepada harta. Jadi memastikan diri kita tidak melepaskan diri daripada mengeluarkan zakat. Sebab zakat ni penyucian kepada harta. Kita ada harta yang Allah berikan kepada kita, dan kena ingat daripada harta tersebut nanti kita akan dinilai di sisi Allah sama ada kita orang baik ataupun kita orang tidak baik daripada harta. Dan kena ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Rasulullah kata, nanti ketika mana kita berada pada hari kiamat, tidak akan berganjaknya kaki kita kecuali Allah tanya kepada kita tentang 4 perkara. Di antara perkara yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Hartanya daripada mana dia dapat. Harta kita tuan-tuan, sempena bulan Ramadan ni cuba selidik balik. Daripada mana sumber kita dapat? Kalau daripada duit gaji, pastikan kita punya kerja yang halalan thayyibah, yang baik dia punya sumbernya. Kalau kita dapat duit daripada dividen, saham kita ke, kita punya simpanan ke, kita kena pastikan pelaburan simpanan kita simpanan yang mematuhi syariah. Kalau kita dapat duit daripada kita punya tanaman, kita punya ternakan, kita kena pastikan bahawa kita dapat daripada sumber yang benar dan kita mengeluarkan daripada modal yang benar. Contoh, kalau kita ada binatang ternakan, tapi binatang ternakan makan dekat rumput orang lain, makan dekat kebun orang lain, maka itu juga sumber yang tidak halal ataupun boleh jadi kepada syubhah. Dan kemudian Allah tanya juga, wa ila aina anfaqahu, harta kita ke arah mana kita belanja. Jadi kita belanja harta kita tu Allah akan tanya. Pergi bazar Ramadan, beli apa pun Allah akan tanya. Kita ada duit banyak, kita tak sedekah pun Allah akan tanya. Kita ada duit tapi tak keluar zakat pun Allah akan tanya. Dan zakat menjadi kewajipan khusus ketika mana bulan Ramadan. Tuan-tuan, sidang penonton yang saya hormati, alhamdulillah bulan Ramadan kita banyak sedekah. Wakafnya, sedekahnya. Tapi kena ingat, kita sedekah banyak, wakaf banyak, tak keluar zakat, Allah tak terima kita punya pahala-pahala sunat. Saya bagi satu perumpamaan beginilah. Contoh, seseorang dia pergi solat Jumaat. Pada pukul 12, pukul 11 sampai dah dia dekat masjid. Dia pun solat tahiyatul masjid, solat sunat 100 rakaat. 2 rakaat, habis 2 lagi. Buat 100 rakaat sebelum azan Zuhur, azan Jumaat. Lepas azan Jumaat, Allahu Akbar azan. Lepas azan je dia pun bangun. Bangun dia keluar. Ketika mana dia keluar, pengurusi masjid tahan. Dia kata, "Bang, nak pergi mana?" Dia kata, "Haji, saya nak balik lah." "Kenapa nak balik?" "Sebab saya dah solat 100 rakaat tadi. 100 rakaat saya solat, jadi saya tak perlu 2 rakaat untuk solat Jumaat." Jadi kita tanyalah, adakah solat 100 rakaat yang dia sembahyang tadi Allah terima, dalam masa yang sama dia tak solat Jumaat? Pasti Allah tolak. Maka kita sedekah banyak mana pun, jutaan ke, ribuan ke, Allah tak akan terima kalau kita tak bayar zakat. Sebab apa? Zakat dia adalah kewajipan. Jadi jangan sampailah
bulan Ramadan ni bulan Allah syariatkan berzakat, kita tak keluarkan zakat. Kalau kepada siapa yang ada zakat ternakan, zakat harta, zakat tanaman, maka tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan pergilah kat pusat zakat, ke Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk buat kiraan. Sebab kita ni di Majlis Agama Islam Negeri Johor ni, tuan-tuan buat kiraan, kalau tuan-tuan tak nak bayar pun, itu hal tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kira dulu, wajibnya berapa yang kena bayar. Mudah-mudahanlah terbuka hati untuk kita mengeluarkan zakat. Dan kemudian yang keempat, objektif daripada bulan Ramadan adalah kita kena memperbanyakkan memohon kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan ni dipanggil bulan doa. Kalau tuan-tuan lihat balik surah Al-Baqarah, bermula ayat 183 tentang persyariatan berpuasa, 184 Allah cerita tentang fidyah, 185 Allah cerita berkaitan dengan Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan dan juga berkaitan dengan qada puasa. Dan kemudian ada ayat 187 penutup kepada puasa, Allah cerita bulan puasa halal ketika malam bersama dengan isteri. Tapi sebelum daripada ayat 185, ayat 186, iaitu Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah kata, ketika mana hamba-Ku bertanya tentangku, ketika mana hamba-Ku bertanya tentangku, maka Allah jawab fa inni qarib, aku dekat. Kalau tuan-tuan lihat balik, kita lihat balik Al-Quran, setiap perkataan yang Allah kata wa iza sa'alaka, ketika mana orang tanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, orang tanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak, tentang judi, maka Allah akan kata kul, katakan wahai Muhammad, ketika mana hamba-Ku bertanya tentangku kepadamu tentang roh, maka katakan wahai Muhammad, ketika mana hamba-Mu bertanya kepadamu tentang anfal, harta rampasan perang, katakan wahai Muhammad. Setiap perkataan ketika mana hamba-Ku bertanya, maka Allah akan letak tengah-tengah kul, katakan wahai Muhammad. Maksudnya orang tanya je, yang jawab Nabi Muhammad tolong jawab. Orang tanya ke, maka Nabi Muhammad tolong jawab. Tetapi berkenaan dengan bulan puasa, Allah kata ketika mana hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka Allah kata fa inni qarib, aku dekat. Allah tak kata katakan wahai Muhammad aku dekat. Nak tunjuk ketika mana doa kepada Allah, langsung doa. Jangan doa pada Allah, kita mohon orang lain doakan. Kalau boleh, bulan Ramadan ni bulan kita nak banyak doa pada Allah. Ya Allah sekian-sekian, ya Allah sekian-sekian. Sebenarnya tuan-tuan, Allah sangat mengharapkan hamba yang sangat suka memohon kepada Allah. Bulan Ramadan khusus bulan doa. Kan ketika mana bulan Ramadan nanti malam-malam bulan Ramadan, khusus malam Al-Qadar, Allah kata apa? Ketika mana nanti Allah akan turun di langit dunia, iaitu dengan rahmat kasih sayang daripada Allah, di sepertiga daripada malam ataupun seperdua daripada malam. Allah kata apa? Allah kata ketika itu apabila Allah turun sahaja, Nabi Muhammad sebut, Nabi Muhammad kata Allah akan tanya, hal min sa'ilin fa'utiyah, adakah hamba-hamba aku yang nak memohon, aku nak beri. Jadi bulan Ramadan ni Allah nak beri. Allah nak beri dengan sebanyak-banyaknya. Mohonlah banyak pada Allah, jangan mohon sikit pada Allah. Tuan-tuan nak mohon pada Allah ni kena banyak. Bulan Ramadan ni bulan mohon banyak-banyak pada Allah, dipanggil syahrud du'a, bulan doa. Ayat 186 surah Al-Baqarah, Allah tunjuk bahawa bulan ini bulan kena banyakkan doa. Tapi nak doa, dia ada dia punya apa? Dia punya syarat. Syarat nak doa apa? Syarat nak doa ni Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka Allah jawab aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu akan memperkenankan siapa yang memohon apa yang dipohon. Apa syarat dia? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka syarat utama untuk Allah perkenankan kita punya doa, falyastajibu li. Maka kamu kena perkenankan dulu apa arahan aku padamu. Allah minta kita solat, solat. Allah minta kita puasa, puasa. Allah minta kita tinggalkan maksiat, tinggal. Allah minta kita melakukan ketaatan, buat. Jadi mesti kita melakukan apa sahaja yang Allah perintahkan. Jangan meninggalkan apa yang Allah perintah dan jangan melakukan apa yang Allah larang. Dan kemudian Allah kata wal yu'minu bih, maka berimanlah kepada aku.
Jadi kita perkenankan apa yang Allah arah kita, dan kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita beriman kepada Allah, maka akhirnya nanti apabila kita perkenan kepada Allah, Allah akan memperkenankan apa sahaja yang diminta oleh kita selaku manusia. Jadi bulan Ramadan ni bulan kita perbanyakkan berpuasa dengan puasa-puasa wajib kita, dan percantikkan, perelokkan kita punya puasa. Bulan Ramadan bulan kita memperbanyakkan akan solat, kerana pahala yang melipat ganda pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan bulan kita mengeluarkan zakat. Pastikan bulan Ramadan kita kena keluarkan zakat dengan baik, dan pergilah ke pihak-pihak yang ada tauliah mengutip zakat untuk kita bayar zakat. Dan kemudian bulan Ramadan bulan kita kena perbanyakkan berdoa dan bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah kita mencapai objektif Ramadan ini dengan baik, dan kena ingat di antara nilai objektif itu capai ataupun tidak untuk kita ukurnya adalah bagaimana selepas Ramadan, ma ba'da Ramadan. Kalau selepas Ramadan kita jadi lebih baik berbanding sebelum Ramadan, maka Ramadan kita diterima oleh Allah. Tapi kalau Ramadan berlalu, kita menjadi asal sebelum Ramadan, maka sebenarnya kita tidak mencapai apa-apa objektif dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahanlah ada kebaikan daripada apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bersama untuk kita sidang penonton sekalian. Dan yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita meraih kebaikan dan istiqamah dalam kebaikan sepanjang hidup kita, sehingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan